Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Teacher Yuhaida akan membuat standard kandungan 6.3 iaitu imbangan pembayaran. Jom kita saksikan. Okey, untuk video ini teacher akan buat imbangan pembayaran siri 1. Dan teacher akan cover standard kandungan 6.3 iaitu imbangan pembayaran. Dan teacher akan cover standard pembelajaran 6.3.2 iaitu menerangkan maksud imbangan pembayaran. Dan 6.3.3 iaitu menjelaskan struktur akaun semasa dalam imbangan pembayaran Malaysia. Sekiranya anda ingin melihat video tentang standard pembelajaran sebelum ini iaitu 6.3.1 komposisi dagangan Malaysia, anda boleh melihat video sebelum ini. Teacher akan hubung link, teacher akan beri link di bahagian description di bawah video ini. Dan sekiranya anda ingin menyambung kepada standard pembelajaran selepas ini iaitu 6.3.4 dan 6.3.5, anda boleh tengok video selepas ini juga. Teacher akan bagi link di bahagian description di bawah video ini. Okey, apa dia imbangan pembayaran? Okey, dia adalah satu rekod sistematik tentang jumlah penerimaan dan jumlah pembayaran kewangan sesebuah negara dengan negara lain dalam tempoh 1 tahun. Okey, apa tu jumlah penerimaan? Jumlah penerimaan ialah jumlah duit masuk ke dalam Malaysia. Dan jumlah pembayaran kewangan ialah jumlah duit yang keluar dari Malaysia. Okey, lepas tu sebuah negara dengan sebuah negara lain kerana imbangan pembayaran melibatkan perdagangan antarabangsa, ya. Jadi di antara satu negara dengan negara lain dan dia mestilah dalam tempoh 1 tahun. Okey, baik. So apakah pecahan atau struktur imbangan pembayaran? Okey, dia terdiri daripada tiga pecahan iaitu akaun semasa, akaun modal dan akaun kewangan. Okey, akaun semasa pula pecah kepada 4 iaitu akaun barangan, akaun perkhidmatan, akaun pendapatan primer tu utama, ya, dan akaun pendapatan sekunder. Sekunder tu ialah kedua, secondary. Kemudian kita ada akaun modal. Akaun modal ialah perolehan aset, tolak pelupusan aset. Perolehan aset ialah apa yang kerajaan beli, aset-aset kerajaan. Pelupusan ialah apa yang kerajaan hapuskan, dikira dah tak ada kan, sebab dah rosak dan sebagainya. Dan akaun kewangan terdiri daripada modal masuk, apa-apa modal masuk, tolak modal keluar. Dan modal, bila kita cakap pasal modal, kita bercakap tentang ada 4 benda, ya. Pertama, pelaburan langsung. Pelaburan langsung asing ni contohnya kalau orang buka kilang atau buka ofis di Malaysia, itu memang pelaburan langsung asing lah. Kalau yang itu yang duit masuk, kalau yang duit keluar ialah kita buka kilang atau ofis di luar negara. Okey, kemudian pelaburan portfolio dan derivatif kewangan ni dia lebih kepada macam saham, ya. So anda cuma perlu tahu saja. Yang ini tak perlu tahu lebih, tak perlu detail sangat. Yang anda kena detail dan anda kena faham betul ialah akaun semasa dan juga anak-anak dia. Okey, sebelum teacher teruskan, teacher nak ingat akaun, bila kita kata akaun, bagi anda yang belajar akaun, anda tahulah akaun ialah duit masuk tolak duit keluar. Kita akan tengok baki dia. Kalau baki dia positif, maknanya kita ada lebih duit. Kalau baki negatif, maknanya kita berhutang. Okey, next, akaun semasa. Okey, kita pergi specifically pada akaun semasa sebab ini yang sering ditanya dalam SPM, ya. Akaun semasa ialah akaun yang merekodkan nilai ekspor dan import barang, perkhidmatan dan pendapatan. Kan kita tengok tadi akaun semasa pecah pada 4 kan. Yang pertama tu akaun barang, akaun barangan atau akaun dagangan. Itu akaun perkhidmatan, lepas tu akaun pendapatan yang pecah pada akaun pendapatan primer dan akaun pendapatan sekunder. Okey, so kita tengok pecahan balik, kita pergi detail, ya. Akaun semasa tadi sepintas lalu. Okey, yang pertama ialah akaun barangan, kedua akaun perkhidmatan, ketiga akaun pendapatan primer dan keempat akaun pendapatan sekunder.
Okey, akaun barangan, macam mana kita nak cari baki ialah export barang masuk, iaitu duit masuk, tolak import ekspor barang nampak. Kan, barang nampak tu barang yang wujud lah, yang boleh ditengok, dipegang, dirasa, okey, dipakai. Alright. Ekspor barang nampak, tolak import barang nampak. Maknanya duit masuk, tolak duit keluar. Formula dia sama semua akaun. Duit masuk, tolak duit keluar. Yang kedua ialah akaun perkhidmatan. Ekspor perkhidmatan, yang perkhidmatan kita yang orang luar guna, negara luar guna, tu duit masuk kan. Import perkhidmatan. Import perkhidmatan ialah perkhidmatan yang disediakan oleh syarikat luar yang kita gunakan, duit keluar. Okey, next, akaun pendapatan primer, jumlah penerimaan pendapatan tolak jumlah pembayaran. So, duit masuk tolak duit keluar seperti biasa. Okey, dan akaun pendapatan sekunder ialah bayaran pindahan masuk tolak bayaran pindahan keluar. Okey, pindahan ni peringkat, kalau untuk akaun pendapatan sekunder ni, bayaran pindahan ni adalah peringkat negara. Okey, kalau kita kata beasiswa satu negara yang kita bagi kepada, kalau beasiswa tu contohnya beasiswa kita bagi kepada pelajar-pelajar asing yang belajar kat negara kita, tu kalau duit keluar. Kalau duit masuk ialah beasiswa yang diterima oleh pelajar Malaysia di luar negara, yang diterima kan, yang ditaja di luar negara kan, negara tu taja. Okey, ataupun kalau derma macam tu. Kalau derma yang duit masuk ialah apa? Derma yang negara luar, derma pada Malaysia. Kalau duit keluar ialah yang Malaysia derma kepada negara lain. So, anda pegang kepada tu. Konsep akaun ni ialah duit masuk tolak duit keluar. Tak susah konsep dia. Okey, seterusnya kita pergi kepada akaun barangan. Okey, akaun barangan, kan yang pertama tadi tu, dia merekod jumlah ekspor barang nampak dan jumlah nilai import barang nampak. So, dan kita nak tahu baki akaun barangan, kita kena cari perbezaan antara dua tu. Jadi, apakah formula untuk akaun barangan? Okey, akaun barangan, so kalau imbangan ni kita panggil akaun dagangan. Okey, imbangan dagangan atau imbangan akaun dagangan, jadi jumlah ekspor barang nampak duit masuk tolak jumlah import barang nampak duit keluar. Barang nampak kita ulang balik ialah benda yang boleh dipegang, dirasa, dilihat. Alright. Next, 3 jenis imbangan dagangan. Okey, imbangan dagangan ni teacher sebut ulang balik, dia merujuk kepada akaun barangan, barang yang nampak ya. Okey, yang pertama ialah imbangan dagangan lebihan, di mana kita ekspor barang nampak jauh lebih banyak daripada kita import barang nampak. So baki dia adalah duit di poket. Okey. Tapi kalau imbangan dagangan defisit pula, kita ekspor barang keluar negara, tak banyak duit yang masuk ke dalam Malaysia, tak berapa banyak, tapi kita import banyak. Kan, duit yang keluar negara, duit yang keluar dari Malaysia pula banyak. So bila kita kata defisit, maknanya kita akan end up dengan hutang. Kalau yang sebelah sini kita end up dengan duit lebih, duit poket. Okey, yang ini kita akan end up dengan hutang. Sebab duit keluar lebih banyak daripada duit masuk. And next, kita ada imbangan dagangan seimbang. So jumlah ekspor dan import adalah sama. Tapi nak dapat seimbang ni agak sukar lah kan. Dia selalunya sama ada kelebihan ataupun defisit. Okey, kemudian kita pergi pada akaun perkhidmatan pula. Akaun perkhidmatan macam mana formula dia? Formula dia ialah jumlah nilai ekspor barang tak nampak, iaitu berapa banyak ekspor perkhidmatan. Maksudnya berapa banyak perkhidmatan yang disediakan oleh negara kita yang orang luar dari negara lain guna. Tu duit masuk kan. Tolak jumlah nilai import barang tak nampak ataupun jumlah nilai import perkhidmatan. Ni maksudnya berapa banyak pula yang kita bayar untuk perkhidmatan dari luar negara. Kita ambil perkhidmatan tu dari luar negara. So duit masuk, tolak duit keluar seperti biasa. Okey, dan yang ketiga ialah akaun pendapatan tadi kan. Okey, imbangan akaun pendapatan, macam mana kita nak dapat jumlah penerimaan pendapatan, duit masuk, tolak jumlah pembayaran pendapatan, iaitu duit keluar. Alright. Dan imbangan akaun pendapatan ni
penerimaan ni dalam bentuk apa? Okey, yang ni teacher detailkan. Duit masuk tu boleh jadi dalam bentuk upah dan gaji. Ini contohnya upah dan gaji, contohnya apabila bekerja Malaysia, bekerja di luar negara, mereka dapat upah. Okey. Contohnya ramai sekali rakyat Malaysia sekarang ni bekerja di Singapura. Negara lain pun ada, UK dan sebagainya. Okey, Australia. Okey, so ini duit masuk. Okey, pekerja kita yang bekerja luar negara dapat gaji, dia akan bawa balik ke Malaysia. Okey, ni faedah ialah macam mana faedah boleh masuk? Ini kalau contohnya kita simpan duit dekat akaun luar negara, kat kita dapat faedah setahun sekali tu, dia akan masuk. Okey, lepas tu pendapatan pelaburan masuk. Kita melabur kat luar negara, setiap tahun kita akan dapat faedah. Tu duit masuk. Tolak yang ni benda yang sama tapi duit keluar. So macam mana duit keluar? Upah gaji keluar macam mana tu? Itu contohnya kita ada ramai pekerja-pekerja luar yang bekerja di Malaysia. So kita bayar mereka gaji, mereka akan bawa balik ke negara mereka, duit akan keluar. Contohnya di Malaysia kita ada ramai pekerja Bangladesh, Indonesia, Vietnam dan sebagainya. Kemudian faedah macam mana pula faedah keluar? Orang buka akaun pada negara kita, bank-bank kita kena bayar faedah pada dia, ataupun pendapatan pelaburan keluar. Maksudnya negara luar, syarikat luar melabur di Malaysia, so setahun sekali kita kena bagi faedah ataupun pendapatan pelaburan dia. Okey, imbangan akaun semasa. Okey, kita nak imbang kan? Macam mana kita nak cari imbangan akaun semasa? Okey, dia ada jenis-jenis imbangan akaun semasa. Yang pertama, lebihan akaun semasa, maknanya duit masuk lebih. Duit masuk lebih maknanya penerimaan lah. Duit masuk. Penerimaan dia boleh jadi daripada mana-mana 3 akaun tu kan. Ingat tak tadi? Akaun barangan, untuk barang nampak, akaun perkhidmatan untuk barang tak nampak, dan juga akaun pendapatan. Okey. Tolak pembayaran duit keluar. Benda yang sama tapi keluar. Kan itu adalah lebihan akaun semasa kerana duit masuk lebih banyak daripada duit keluar, maka kita akan dapat lebihan. Okey, next ialah defisit akaun semasa. Ini defisit maksudnya apa? Maksudnya duit keluar yang kita duk bayar keluar ni lebih banyak daripada duit masuk, penerimaan. Okey, so simple je kan konsep dia. Senang nak faham kan? Okey, seterusnya kita pergi kepada beberapa soalan supaya kita lebih faham. Okey, soalan pertama, apakah yang dimasukkan dengan imbangan pembayaran? Okey, penyata yang merekodkan jumlah pendapatan dan perbelanjaan sesebuah negara dalam tempoh setahun. Well, betul, tetapi kalau kita menjawab soalan objektif, kita kena baca semua pilihan jawapan supaya kita pasti bahawa jawapan kita adalah 100% betul. Okey, kita tengok dulu B. Penyata yang merekod jumlah ekspor barang tidak nampak dan jumlah import barang tak nampak sesebuah negara. Okey, ini bukan imbangan pembayaran. Cuba kita flashback balik apa dia imbangan pembayaran. Imbangan pembayaran, okey, dia terdiri daripada 3 akaun. Kalau kita tengok kat sini, merekod jumlah ekspor tidak nampak kan, dan jumlah import tidak nampak, itu ialah yang ini, akaun perkhidmatan. Dia bukan imbangan pembayaran, dia adalah akaun perkhidmatan. So B salah. Okay, C, penyata yang merekod perbezaan jumlah nilai ekspor barang nampak dan jumlah import barang nampak sesebuah negara. Ini juga bukan imbangan pembayaran. Imbangan pembayaran ialah ini. Ini barang nampak, ini ialah di sini, akaun barangan. Okey, di sini. So, C juga salah. Okey, kita tengok D. Penyata yang merekod jumlah penerimaan dan jumlah pembayaran kewangan sesebuah negara dengan negara lain untuk tempoh setahun. So, kita tengok jawapan D ni sangat sama dengan A, tapi dia lebih panjang. Sebab apa? Dia ada sebuah negara dengan negara yang lain. So jawapan D lebih lengkap daripada jawapan C. Okey, mesti ada sebuah negara dengan negara lain sebab ini adalah dagangan antarabangsa. Bila kita cakap imbangan pembayaran ni adalah antara banding negara duit masuk keluar negara kita dengan negara lain. So jawapannya adalah D. Okey, kita tengok pula soalan 2.
Maklumat di bawah berkaitan dengan Puan Suri. Puan Suri menjalankan perniagaan ikan bilis Sabah sejak 15 tahun yang lalu. Perniagaan beliau sangat maju dan mendapat permintaan tinggi dari seluruh Asia Tenggara. Bagi memenuhi permintaan pelanggan beliau dari luar Malaysia, beliau telah menggunakan perkhidmatan penghantaran dari sebuah syarikat antarabangsa iaitu NHL Express bagi menjamin ikan bilis tersebut sampai kepada pelanggan beliau tepat pada masanya dan dalam keadaan baik. So, Puan Suri telah menggunakan perkhidmatan pengangkutan yang termasuk dalam komposisi, nama pun perkhidmatan. So, A dengan B salah sebab ni barang nampak. Perkhidmatan bukan barang nampak. Perkhidmatan adalah barang tak nampak. Ya, so jadi C atau D. Okey, baik, yang mana satu? Import barang tak nampak ke ekspor barang tak nampak? So, untuk menentukan sama ada dia import atau ekspor barang tak nampak, kita tengok pergerakan duit. Okey, bila Puan Suri membayar perkhidmatan kurier ni NHL, so maknanya duit keluar dari Malaysia kepada negara asal NHL Express tu. So itu bila duit keluar, itu ialah import barang tak nampak. Okey, so teacher ulang balik, tengok duit tu dia bergerak masuk ke dia bergerak keluar. Okey, kita tengok soalan 3 pula. Apakah yang dimasukkan dengan imbangan dagangan? Okey, imbangan A, jumlah ekspor barang nampak dengan import barang nampak. Kita refresh balik. Okey, struktur imbangan pembayaran barang nampak, barang import barang. Okey, barang nampak ni ialah di sini akaun barangan. Dia tanya imbang. Okey, so dia memang tanya imbangan dagangan. So barang nampak tu betul, tetapi perkataan jumlah tu menjadikannya salah sebab dia mestilah perbezaan duit masuk tolak duit keluar kan. Ekspor barang nampak tolak import barang nampak, bukan jumlah. So perkataan jumlah menjadikan A salah dan perkataan jumlah juga menjadikan B salah. B ada dua yang salah. Satu dia guna perkataan jumlah, satu dia guna perkataan barang tak nampak. Barang tak nampak bukan akaun barangan ataupun imbangan dagangan. Itu ialah akaun perkhidmatan. Okey, nama dia akaun barangan tapi imbangan dia kita panggil imbangan dagangan. So jangan confuse ya. Kita tengok C. Perkataan perbezaan tu betul. Perbezaan nilai ekspor barang nampak dengan import barang nampak. Okey, cantik dah. Anyway, kita kena tengok juga D untuk pastikan adakah D memang betul-betul salah kan. Okey, D persamaan. Perkataan persamaan ni menjadikan dia salah. Dia bukan persamaan, dia adalah perbezaan ya. Persamaan nilai ekspor barang tak nampak dengan import barang tak nampak tu salah. So confirm C adalah jawapannya. Okey, next kita tengok soalan 4. Apakah faktor yang menyebabkan berlakunya lebihan akaun semasa? Okey, so akaun semasa yang 4 akaun tadi tu ya. Kalau kita kata produktiviti negara merosot, salah lah. Kalau merosot dia akan menyebabkan akaun semasa yang defisit, bukan lebihan. B, kejatuhan nilai ringgit Malaysia. Okey, mungkin anda macam pening ya. Macam mana ni? Saya tak faham lah. Okey, tak apa. Kita bypass dulu B, kita tengok C. Rakyat Malaysia banyak membeli barang import. Bila banyak beli banyak barang import, maknanya kita duit keluar banyak. Sebab bila kita import barang, kita kena bayar. So, ini akan menjadikan kurangan. Akaun semasa kurangan, bukan lebihan. So, C salah. Dan D, firma dari Malaysia mengimport jentera berat dari luar negara. Ini pun import. So, dia menjadikan salah sebab duit keluar. So, confirm jawapannya adalah B. Tapi persoalannya kenapa B? Okey, sekarang teacher terangkan. Macam mana tu kejatuhan nilai ringgit Malaysia menyebabkan lebihan akaun semasa? Okey, kejatuhan nilai ringgit Malaysia itu adalah berbanding dengan mata wang asing. Contohnya kita bandingkan dengan US. Harga barang Malaysia tak berubah. Katalah harga dia RM100 tetap RM100. Tetapi apabila orang luar yang katalah RM100 tu sama dengan $25 US
harga tetap RM100, tetapi apabila ringgit Malaysia jatuh, RM100 sekarang dah sama dengan mungkin 22 US saja, bukan 25 USD lagi. So itu menjadikan barang Malaysia secara relatif atau secara perbandingan sudah jadi semakin murah. Bila menjadi semakin murah, maka orang luar negara akan lebih banyak membeli barang Malaysia. So ekspor Malaysia akan naik. Bila ekspor Malaysia akan naik, duit masuk bertambah, maka itu akan menyebabkan lebihan akaun semasa. So harap anda jelas di situ ya. Baik, teacher harap tadi tentang imbangan pembayaran anda faham penerangan teacher. Jangan lupa untuk menyaksikan video sebelumnya dan juga selepas ini yang berkaitan dengan topik imbangan pembayaran ini. Link untuk video-video tersebut teacher dah letak di bahagian description di bawah video ini. Dan jangan lupa subscribe sekiranya anda belum subscribe, like dan komen. Tinggalkan komen, anda faham tak teacher ajar. Kalau tak faham, teacher tak faham, tak apa, teacher terbuka kepada semua komen. Okey, itu adalah cara untuk teacher memperbaiki pengajaran teacher. Terima kasih kerana sokongan anda. Okey, jumpa lagi dalam video seterusnya. Bye.